Salam sejahtera dokter dan kawan-kawan sekalian. Minta maaf saya menggunakan cara ini untuk membuat pembentangan bahagian saya sebab saya masih tidak sehat dan di bawah karantin. Okey, kawan-kawan sudah dengar tentang pembentangan ahli kumpulan saya yang berkaitan dengan fenomenologi dan etnografi. Sekarang kita akan teruskan dengan penyelidikan naratif. So, what is penyelidikan naratif? Penyelidikan naratif ialah strategi inquiry di mana penyelidik mengkaji kehidupan seseorang individu ataupun meminta seseorang atau lebih daripada seorang individu untuk memberikan cerita tentang kehidupan mereka. Maklumat ini kemudiannya sering diceritakan semula oleh penyelidik dalam kronologi naratif. Jadi ia adalah berkaitan dengan kisah kehidupan seseorang individu. Menurut Steven 2022, penyelidikan naratif merupakan penyelidikan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan kisah ataupun cerita seseorang yang menjadi tumpuan kajian. Jadi sama seperti yang tadi, ia adalah kisah ataupun cerita seseorang. Penyelidikan naratif dia ada nama-nama yang berbeza. Contoh, narratology ataupun narrative inquiry. Okay. Sejarah tentang penyelidikan naratif. Sebenarnya ia terdapat banyak penerbitan yang menggunakan penyelidikan naratif. Sebagai contoh, dalam bidang kaunseling, pendidikan, antropologi, sosiologi, sejarah, sosiolinguistik, dan juga kesusastraan. Asal unsur bagi penyelidikan naratif ini adalah berasaskan sains sosial lah. Jadi bidang kita, sains sosial, bolehlah gunakan cara penyelidikan ini. Inilah buku pertama yang menggunakan unsur penyelidikan naratif. Ia dikemukakan oleh Thomas dan kawannya dan berdasarkan kisah hidup Waldek Wisnicki. Okay. Dalam penyelidikan naratif, ia mempunyai hierarki paradigmatik yang unik berdasarkan Coty 2003. Jadi inilah 5 peringkat yang ada dalam hierarki paradigmatik. Ontologi, epistemologi, pendirian teori, metodologi, dan kaedah. Jadi kita lihat apa itu ontologi. Ia juga dikenali sebagai realiti dilihat dalam penyelidikan. Jadi realiti yang bermaksud di sini adalah cerita peserta kajian dan juga hubungan peserta dengan penyelidik menurut Cardini dan Connelly dan juga Creswell. Menceritakan kebenaran bagi mereka yang mengambil bahagian dalam kajian. Jadi dalam penyelidikan naratif ini, kebenaran itu adalah berkaitan kepada mereka yang ambil bahagian dalam kajian sahaja dan ia tidak boleh membuat generalisasi kepada orang-orang lain. Seterusnya kita akan lihat tentang epistemologi yang merupakan satu cara pengetahuan itu dicapai menurut Coty 2003. Jadi dalam penyelidikan naratif ini, ilmu yang diperolehi adalah tidak terhad dan ia adalah dibina oleh mereka yang mengambil bahagian dalam proses kajian. So, boleh dikatakan ia adalah berdasarkan interaksi antara penyelidik dan juga peserta. Yang ketiga, pendirian teori. Ia boleh dikatakan sebagai satu andaian asas ataupun reka kerja tafsiran yang membimbing penyelidikan ini. Berdasarkan Creswell, Hansik, Patton, mereka beranggapan konstruktivisme sosial adalah paradigma yang paling sesuai untuk membentuk pendirian teori dalam penyelidikan naratif. So, dalam penyelidikan naratif, penyelidik perlu faham bahawa ia terdapat bias kepada peserta dan juga penyelidik sebab penyelidik akan menggunakan perspektif sendiri untuk memahami cerita peserta. Dan mungkin dekat sini perspektif penyelidik
tidak sama dengan apa yang ingin disampaikan oleh peserta kajian. Okay, dekat sini jadi penyelidik perlulah bertanya balik ataupun mendapat kepastian daripada peserta kajian untuk mengelakkan membuat kesimpulan yang salah. Seterusnya kita pergi ke metodologi. So, kajian naratif bertujuan untuk menerangkan kisah para peserta dan mengetahui perspektif mereka lah. Jadi inilah metod dia. Kaedah penyelidik boleh menggunakan kaedah persimpulan seperti bertujuan ataupun snowball. Right? Semasa mengumpul data, penyelidik boleh menemubual secara individu ataupun kelompok berfokus lah. Mendapat kenyataan lisan, artifak, dokumen-dokumen bertulis seperti jurnal pribadi ataupun biografi lah. Untuk analisis data pula, ada dua cara untuk menganalisis data, iaitu analisis naratif dan analisis naratif paradigmatik, atau dengan kata lain tematik. Untuk pengumpulan data dan prosedur, ada dua cara yang saya nyatakan tadi. Satu naratif paradigmatik. So, naratif ia adalah mengumpul penerangan tentang peristiwa dan mensintesiskannya dengan cara blok menjadikan cerita. Manakala naratif paradigmatik menggunakan pelbagai sumber ataupun cerita seperti setting untuk mengenal pasti tema menyeluruh. Kita lihat dekat sini, ya boleh lebih mudah untuk faham. According to Polkinghorne 1995, he described that narrative move from elements to stories, while paradigmatic narrative moves from stories to common elements. Nah, dekat sini lebih faham kan? Yang satu dia daripada elemen kepada cerita, satu lagi cerita kepada elemen. Okay? Prosedur untuk mengumpul data. Penyelidik perlu menyediakan soalan kajian dan juga mengetahui tujuan dia membuat penyelidikan ini. So, either dia boleh pilih naratif ataupun naratif paradigmatik lah. Lepas tu, persembahan dia adalah bertujuan ataupun dengan kriteria-kriteria tertentu ataupun dengan cara snowball. Sumber data pula, dia boleh mendapat sumber data daripada temu bual individu, sejarah kehidupan, ataupun kumpulan berfokus, dokumen-dokumen bertulis. Jadi dalam sumber-sumber data ini, kita boleh lihatlah di bawah setiap tajuk ini dia adalah cara-cara dia. Seperti individual interview, got structure, semi-structure or unstructure. For life story, can get it according to the interview or documents. So for the focus group, can get according structure, semi-structure or unstructure. You can group them under this one. Or for the written document, penyelidik bolehlah mendapat daripada jurnal pribadi mereka, artifak, biografi. Okay? Dalam penyelidikan naratif, sebenarnya strategi kepercayaan ini sangat penting. Jadi, Google dan Lincoln 1998, mereka mencipta 5 kriteria kebolehpercayaan. Jadi, apa-apa bahan ataupun sumber yang didapati oleh penyelidik dalam penyelidikan naratif ini perlulah memenuhi 5 kriteria ini, iaitu credibility, kebolehpintaan, kebolehpercayaan, dan keturunan. Okay? Seperti tadi, penyelidik telah membuat temu bual dengan peserta kajian. Akhir sekali, penyelidik boleh membentuk audit track seperti transkripsi ataupun memo lapangan, surat ataupun teks lah. Dengan cara-cara ini, dengan bahan ini, pengkaji boleh lebih senang untuk menganalisis data. So, untuk jurnal refleksi, nota lapangan dan memo,
Penyelidik boleh mengenal pasti mereka punya kredibiliti dan kepercayaan dan juga keturunan. Penyelidik boleh memberi balik bahan-bahan itu kepada peserta kajian untuk member checking. So, member checking yang boleh mengenal pasti keturunan dan kepercayaan dan juga kebolehpastian. Dan juga triangulation. Penyelidik boleh menggunakan cara ini, triangulation, untuk mendapat ataupun mengenal pasti kelima-lima kriteria itu. Credibility, kebolehpintaan, kepercayaan, kebolehpastian, dan keturunan. Okay? Cara triangulation sama-sama analisis data. Okay, analisis data secara analisis naratif dan juga analisis naratif paradigmik. Dia adalah lebih kurang sama, tapi ada perbezaan sedikit. So, kita lihat step pertama adalah kumpul semua teks lapangan, semua bahan yang digunakan untuk analisis. Lepas tu baca semula semua data yang dikumpul dan mula proses ringkasan. Yang ketiga, dapatkan kod data secara naratif dan mengkelompokkan data. Yang keempat, ceritakan semula dengan meruntuhkan kod dan meletakkan tema dalam susunan kronologi. Yang kelima, mencipta teks penyelidik, iaitu buku kod. Yang keenam, pengenalpastian cerita ataupun cerita terakhir. Kita lihat analisis naratif paradigmik. Sama, langkah pertama, kumpul. Langkah kedua, baca semula, ringkaskan. Langkah ketiga, dapat kod dan mengkelompokkan maklumat. Tapi langkah keempat, dalam analisis naratif paradigmik, ia membuat kategori berdasarkan kod data dan teks penyelidik. Yang tadi, ia meruntuhkan kod. Yang ini buat kategori berdasarkan kod. Dan kelima, ia mengenal pasti tema akhir. Yang tadi, dia mengenal pasti cerita akhir. So, inilah perbezaan mereka. Isu berbagai budaya yang akan dihadapi oleh penyelidikan naratif adalah kajian naratif menggunakan suara peserta untuk membimbing cerita. Jadi dekat sini mungkin terdapat bias dan juga kesalahfaham. Right? Jadi penyelidik perlu membina cerita bersama dengan peserta dan memastikan bahawa makna yang disampaikan oleh mereka. Okay, jadi mungkin kefahaman disebabkan budaya yang berbeza, perkataan yang berbeza digunakan. Mungkin penyelidik dia kurang faham ataupun kefahamannya tidak tepat berdasarkan dengan apa yang ingin disampaikan oleh peserta kajian. Jadi dekat sini penyelidik perlulah lebih fokus dan perlu tanya balik sekiranya dapat kekeliruan. Okay? Penyelidikan ini ada kelebihan dan juga ada kelemahannya. Kelebihannya adalah ia boleh diaplikasi dalam berbagai setting dan pembaca boleh merasai dan menghayati semua peristiwa yang berlaku dalam kajian secara langsung sebab ia dikemukakan seperti satu cerita. Okay? Pembaca boleh senang untuk faham tentang cerita tersebut. Tapi limitasinya adalah penyelidik perlu mempunyai pemahaman yang sangat baik kerana dia berisiko untuk membuat kesimpulan yang salah. Seperti yang saya nyatakan tadi, mungkin pemahaman penyelidik tidak sama dengan apa yang ingin disampaikan oleh peserta kajian. Jadi semasa dia buat kesimpulan, dia adalah ikut perspektif dia sendiri. Jadi kesimpulan itu akan salah. Okay? Dia kurang konsisten sebab dia guna kualitatif dan kaedah analisis dia adalah mengikut perspektif penyelidik. Dia akan membina kod-kod berdasarkan perspektif sendiri. Jadi kurang konsisten. Okay, dia sering keliru dengan terapi naratif dalam teori counseling. Okay?
Jadi, dalam pembentangan hari ini, tiga jenis reka bentuk kualitatif telah dipelajari, yaitu fenomenologi, etnografi, dan naratif. Fenomenologi, dia ceritakan tentang pengalaman hidup terhadap sesuatu fenomena. Etnografi, dia lebih kepada budaya, culture sharing, right? Naratif pula, dia adalah cerita kehidupan ataupun pengalaman hidup seseorang. Oke, inilah tiga-tiga perbezaan di bawah ketiga-tiga tajuk ini. Inilah rujukan yang kami gunakan. Dan seterusnya lampiran kawan-kawan boleh lihat melalui YouTube lah sekiranya ingin dapat informasi yang lebih mendalam. Jadi kawan-kawan sekiranya ada apa-apa permasalahan ataupun soalan boleh kemukakan kepada ahli kumpulan saya dan mereka akan tolong untuk menjelaskannya. Dan sekian, terima kasih.